Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada semua yang join kelas kita hari ini. Untuk 3 Kejora ini adalah merupakan kelas pertama kita selepas kita bercuti selama seminggu. Jadi cikgu harap apa yang kita dah belajar sebelum kita bercuti hari itu tak dilupakan. Okey, sebab hari ini kita akan masuk bab baru. Seperti apa yang cikgu dah maklumkan sebelum kita mula kelas, cikgu minta kamu sediakan jangka lukis. Kenapa? Sebab bab 6 ini kita akan belajar berkenaan dengan sudut dan tangen bagi bulatan. Jadi apabila disebut bulatan, maksudnya kita akan melihat sudut itu di dalam bulatan. Jadi bukanlah sudut yang di luar bulatan. Semuanya adalah berkaitan dengan sudut yang di dalam bulatan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita sebenarnya awak dah belajar bahagian-bahagian bulatan, tetapi saya yakin ada di antara kamu yang mungkin terlupa lah kan. Jadi cikgu nak ingatkan sedikit lah, kita buat revision sedikit bahagian-bahagian bulatan. Okey, bahagian-bahagian bulatan ni wajib kuasai oleh murid sebab selepas ini untuk kita tahu sudut dan tangen kita perlu kenal apa dia bahagian dalam bulatan. Jadi contoh, kita nak mulakan dengan yang pertama. Okey, sekejap saya accept kawan awak yang baru masuk ni dulu. Okey. So, cikgu nak lukis sambil siapa yang ada jangka lukis tu bolehlah keluarkan jangka lukis. Awak boleh lukiskan juga sama-sama dekat dalam buku latihan kamu. Okey, so contoh saya ada jangka lukis begini. Okey, bila nak lukis bulatan kan, kita nak lukis bulatan yang tepat, kita mesti menggunakan jangka lukis. Kita tak boleh guna sebarang-sebarang. Okey, contoh sambil sesiapa yang ada jangka lukis, jom kita buat sama-sama. Okey, katalah kita nak buat satu bulatan yang jarinya 3. Okey, so awak ambil jangka lukis, letak di atas pembaris, kemudian buka sehingga 3 cm. Okey. Macam ni 3 cm. Okey. So kita akan lukis satu bulatan macam tu. Okey, dah lukis bulatan. So kita alihkan. Okey, sekarang ni contohlah. Nanti bila awak dah lukis, awak akan nampak ada satu tanda kan tempat yang awak cocok. Sebenarnya sebelum awak mula lukis, so awak kena buat satu pusat bulatan dahulu. Tapi cikgu susah sikit dia guna apps ni nak buat pusat bulatan dulu. Tapi tak apa, anggaplah ini adalah pusat bulatan. Okey, cikgu tanda dekat sini tengah-tengah ni. Okey, katalah ini adalah pusat bulatan. Okey, so pertama, basic sekali yang awak kena kenal bahagian dalam bulatan ini adalah yang inilah, of course, yang kita tanda tadi. So ini kita namakan sebagai pusat bulatan. Okey, jangan siapa tak tahu pula bila kita tanya ni apa, ni adalah pusat bulatan. Kemudian yang kita lukis round tu, ini kita panggil sebagai lilitan. Okey, sambil sesiapa yang dah melukis tu bolehlah kamu label kamu punya ikut macam apa yang cikgu tunjukkan. So yang penuh kita namakan sebagai lilitan. Kemudian sekiranya ada satu line, okey, cikgu lukis line. Okey, ada satu line yang merentasi hujung daripada lilitan sana ke lilitan sebelah sini, maksudnya dia merentas. Nampak tak dia merentas mana-mana bahagian tetapi masih lagi di dalam bulatan jadi itu kita namakan sebagai perentas. Okey, so ini kita namakan sebagai perentas. Sekejap Okey. Nama pun perentas bermaksud garisan itu, line itu dia merentasi bahagian di dalam bulatan. Okey, so kita dah ada lilitan, kita dah ada pusat, kita dah ada perentas. Okey, next, apa lagi yang kita kena tahu? Ini yang paling penting. Okey, cikgu buat lagi satu bulatan tak nak kamu keliru kan. Okey, cikgu buat lagi satu bulatan. Okey, sama. Kali ni cikgu nak besar sikit, 4 cm lah. Ya, clear. Okey, so cikgu ada bulatan. Okey, cikgu alihkan. Kemudian cikgu akan tandakan dia punya pusat. Okey, katalah pusatnya di sini. Pusat ni dia bukan boleh sembarang, tapi ini untuk cikgu lah. Cikgu apps ni dia susah sikit nak tandakan pusat yang tepat Tapi kamu boleh tanda sebelum kamu buat bulatan tu, kamu letak dulu point, titik. Okey, kemudian
Okey, apa yang kita perlu tahu adalah ini yang paling penting yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak belajar. Okey, kemudian kita akan kenali lengkuk. Okey, mana yang kita panggil lengkuk di dalam bulatan. Okey, lengkuk itu adalah apabila ada 2 point di atas lilitan. Contoh saya ada point A dan point B, kemudian saya sambung point tersebut. Kalau kamu perhatikan, apabila saya sambung, garisan itu berada di atas lilitan. Lilitan tadi yang lengkap. Tetapi garisan yang saya sambung A dengan B itu hanya sebahagian sahaja. Okey, jadi bila garisan ini sebahagian, kita namakan dia lengkuk. Okey, lengkuk. Ingat lengkuk. Lengkuk dengan lilitan lain. Lilitan tu full. Lengkuk tu sebahagian sahaja. Okey, next apabila saya letak satu point. Okey, satu titik di atas lilitan. Okey, nampak satu point di atas lilitan. Kemudian titik itu saya sambung di satu titik A. Satu lagi saya sambung di titik B. Okey, nampak tak? Ini yang kita namakan sebahagian daripada kawasan yang dicangkum. Apa maksud cangkum? Apabila dia dilitupi. Dicangkum tu dilitupi. Maksudnya kawasan dalam ni dicangkum. Dicangkum oleh siapa? Dicangkum oleh lengkuk dan juga dua line diapit ni. Dan dia akan membentuk satu sudut. Yang ini yang kita nak belajar hari ini. Inilah dia sudut. Tetapi sudut ada dua. Okey, yang pertama. Okey, sudut yang pertama kita lihat berada di mana. Kalau sudut ini berada di atas lilitan, bucunya kita namakan sudut pada lilitan. Okey. Manakala sekiranya satu lagi point itu di pusat dan saya cangkumkan lengkuk yang sama dan diapit dengan dua line ini pula dan sudutnya adalah berada di pusat, maka ini kita namakan sudut di pusat dah. Okey, namanya itu bergantung kepada dekat mana kawasan dia berada. Okey, so sama ada sudut di lilitan atau sudut pada pusat. Okey, so ini bahagian-bahagian utama di dalam bulatan yang awak kena tahu. Paling penting ni dua, sudut di lilitan dan sudut pada pusat. Sebab dia akan memberi kepada kesinambungan apa yang awak akan belajar hari ini. Okey, so saya harap awak dapat kuasai bahagian-bahagian bulatan. Okey, next. Okey, so kita dah faham apa itu sudut pada lilitan, sudut pada pusat. Okey, sekarang kita nak cerakkan dua. Okey, sudut pada lilitan ni ada pusat seperti mana yang saya dah bagi tahu tadi. Okey, sekiranya saya ada dua titik dan titik ini kita sambungkan. Ini adalah lengkuk. Okey. Dan apabila saya buat satu garisan dan garisan ini mencangkum pada lilitan, maka ini kita namakan adalah sudut pada lilitan. Tak kisahlah dia berada di mana pun selagi dia berada di kawasan dalam bulatan walaupun dekat sini pun ini kita namakan sebagai sudut pada lilitan. Dan juga kalau saya sambung combine banyak-banyak sekalipun ini juga kita namakan sebagai sudut pada lilitan. Selagi mana dia berada, bucunya itu berada di atas lilitan, maka kita panggil dia sudut pada lilitan. Okey? So saya harap awak jelaslah di situ Dan sudut itu dia mesti ada satu garisan dua yang dicangkumkan. Diapit kiri dan kanan dan dicangkum oleh lengkuk. Okey? So next, kita tengok pada sudut pada pusat. Sudut pada pusat dia dah tak ada kaitan dengan sudut pada lilitan lah. Ini adalah pusat. Jadi, kita boleh kata dua line yang diapit ini dia akan membentuk sudut yang dicangkum oleh lengkuk. Ni lengkuk Jadi ini sudut yang pertama kita namakan sudut di pusat. Ada juga di mana sahaja kawasan di dalam bulatan. Selagi dia berada di dalam bulatan, kita panggil dia sudut pada pusat dan dicangkum oleh lengkuk. Okey, mana-mana sahaja. Okey, so diharap di sini awak dah boleh kenal pasti banding beza antara sudut pada lilitan dan sudut pada pusat. Okey, so kita pergi next slide.
Kalau ada apa-apa nak tanya, awak boleh unmute saja, awak tanya saja. Okey, next. Kita nak pergi ciri-ciri. Ini yang paling penting adalah ciri-ciri sudut pada lilitan dan lengkuk yang sama. Okey, sekejap ya. Saya kecilkan dulu. Okey, so sekarang ni awak perhatikan. Sekarang saya nak combine. Di dalam satu bulatan, saya nak combine beberapa sudut pada lilitan dahulu. Okey, saya mula dengan lilitan. Sebab inilah dia bentuk soalan yang mana dia bukannya satu. Dia mungkin akan combination beberapa. Jadi di sini kemahiran awak kena fokus betul-betul take note apa yang awak kena lihat. So sekarang sebenarnya kalau awak perhatikan, A dengan B tu adalah dua sudut pada lilitan yang berbeza. Tetapi apa yang sama adalah sudut A dan B itu, contoh saya mulakan dengan sudut A nombor 1, katalah saya label dengan 1. Sudut A itu diapit oleh dua line ini. Nampak anak panah saya? Dan dicangkum oleh lengkuk di bawah sini yang saya namakan sebagai A besar, B besar. Dan dia akan membentuk sudut A. Okey? Tetapi apabila saya buat sudut di sebelah sana yang saya namakan B. Okay, sekejap ada kawan baru masuk. Okey, tahniah Yongli masuk. Okey, so seterusnya apabila saya bergerak kepada sudut di B. Sudut di B ni dicangkum oleh dua line yang lain. Katalah saya anggap ni X, sini Y, sini P, sini Q. Dia dua line yang lain. Tetapi apa yang samanya adalah dua-dua ni saya label sebagai dua. Dua-dua ini persamaannya adalah dia share lengkuk yang sama. Nampak tak? Dia share lengkuk yang sama. A dan B. Okey, dia share lengkuk yang sama. Ini adalah situasi yang pertama. Dan sekiranya awak nampak perkara ini berlaku dalam soalan yang diberi, okey, maka dia punya ciri adalah nilai sudut bagi A adalah sama dengan nilai sudut bagi B. Okey, so ingat walaupun tempat sudut tu berbeza A dengan B kiri dan kanan, tetapi sekiranya dia share lengkuk yang sama, nilai sudutnya adalah sama. Apa yang dimaksudkan dengan nilai sama? Contoh dia bagi 1, A dia bagi 30 darjah. So itu maksudnya kalau dia tanya B berapa, A 30 darjah, maka B juga adalah 30 darjah. Okey, so tak ada jalan kerja sebab ini ciri, teorinya. Okey, so saya harap awak clear di situlah. Okey, ini senang kalau dia hanya melibatkan dua macam tu. Awak nampak sebenarnya ada ciri bentuk rama-rama dekat situ kan. Saya suka kalau mengajar bab ini, saya suka minta pelajar ingat ada bentuk rama-rama. Tapi perlu diingat bentuk rama-rama ini semua bucunya itu berada di atas lilitan. Nanti kamu akan belajar, next class kita akan belajar kalau salah satu hujungnya berada di pusat dia lain. Ini case yang pertama. Semua berada di atas lilitan. Okey, ingat sekali lagi So sekiranya dia share lengkuk yang sama, maka nilai dia adalah sama. Okey, so sekarang saya bergerak kepada B. Okey, untuk yang B ni sebenarnya sudut A, B dan C ada 3 sudut ini. Okey, walaupun dia berada di kawasan berlainan, tetapi sama juga dengan situasi nombor 1. Sebenarnya ketiga-tiga sudut ini dia share lengkuk yang sama. Nampak tak? Katalah saya anggap sini A besar, B besar. Ketiga-tiga sudut tu dicangkum oleh lengkuk yang sama. So tak kisahlah walaupun dia tambah 4 sekali pun, dah terlebih pula kat situ kan. Ya, saya padam. Okey. So tak kisahlah kalau dia letak sampai 4 ke 5 ke. Asalkan dia berkongsi lengkuk yang sama. Katalah ni ada D, ni yang keempat. Keempat-empatnya mempunyai nilai sudut yang sama. Contoh, dia bagi C. C ni berapa? C ni 43 darjah. Dia tanya berapa sudut A, berapa sudut B, berapa sudut D. Jangan pula awak kata tak tahu cikgu mana dia bagi. Tak boleh macam tu sebab kita dah belajar teorinya sebab A, B, C, D dia share lengkuk yang sama. Maka kita boleh tahu A itu adalah 43 darjah juga, B juga adalah 43 darjah juga, D juga 43 darjah. Okey, so dia sama nilai dengan C. Okey, so itu adalah teorinya, tak ada jalan kerja. Okey, awak terus dapat final answer macam tu. Okey, itu kalau dia share lengkuk yang sama.
Untuk situasi yang ketiga, kalau awak perhatikan kita ada dua sudut A dan B. Tetapi sekarang dia untuk A, sudut di A, dia dicangkum oleh lengkuk AB. Okay. Manakala sudut B ni, okay, dia dicangkum oleh lengkuk CD. Memang dia dah tak sama. Tetapi, okay, ingat saya punya kata kunci tetapi. Sekiranya anda nampak simbol begini, okay, itu tandanya panjangnya adalah sama. Okay, kalau dia tak bagi simbol ni tapi dia bagi nilai pun boleh juga. Okay, so maksudnya di sini sekiranya dia tak share lengkuk sama tetapi panjang lengkuknya sama. Contoh kalau sini 3, sini mesti 3 Ini juga dia akan memenuhi teori seperti 1 dan 2 di mana nilai sudut A adalah sama dengan sudut B. Contoh kalau sudut A tu 27 darjah, maka B juga adalah 27 darjah. Okey? So ada 3 situasi. Tolong ingat yang pertama tadi dengan yang kedua dia share lengkuk yang sama. Okey, dia share. Tak kisahlah ada berapa banyak dia combine. You tengok nanti dalam soalan periksa dia memang akan bagi soalan yang dalam bentuk nombor 2 ni. Dia gabung nak bagi awak confuse. Okey, tapi ingat satu perkara, sekiranya sudut itu dia share lengkuk yang sama, maka nilai sudut dia sama. Tetapi berbeza untuk soalan yang ketiga, dia tak share tapi apabila panjang lengkuknya sama, 3 dengan 3, maka nilai sudut juga adalah sama. Okey? Ada apa-apa nak tanya dekat sini tak? Clear tak? Ada apa-apa nak tanya dekat sini? Ada Okey, so sekarang kita beralih kepada sudut pada pusat pula. Okey. Saya harap awak dah bolehlah kenali sudut pada pusat, sudut pada lilitan. Saya dah terangkan tadi. Dan ciri-ciri sudut pada lilitan di mana dia mengikut kepada lengkuknya. Okey. Dan apabila awak dah kuasai ciri-ciri tersebut, sebenarnya ciri-ciri itu juga boleh diguna pakai untuk sudut pada pusat. Apa maksud saya adalah kalau kamu lihat sudut itu pada pusat, tetapi awak nampak lengkuk yang dicangkum oleh pusat itu ada simbol begini, itu menandakan panjang lengkuknya sama. Maksudnya kalau sini 3, sini 3. Jadi di sini kita boleh kata A sama dengan B. Jadi nilai A kalau dibagi 25, maka B juga 25 darjah. Okey, ini kalau sebelah menyebelah lah. Tak kisahlah kalau dia tempat yang lain, tak sebelah menyebelah sekalipun. Apa dia punya kata kunci? Ini. Simbol ini. Okey, apabila awak nampak lengkuknya sama begitu, maka awak dah boleh kata nilai sudutnya adalah sama. Okey, sekarang ni kita hanya baru belajar teori-teorinya dahulu. Okey, so sama ada dia sudut pada pusat atau sudut pada lilitan. So, dia mengambil kira panjang lengkuknya. Okey. So, sekarang ni apakah nilai sudut dan panjang lengkuk yang tidak sama? Kalau tadi kita lihat yang sama kan? Sekarang apa berlaku kalau dia tak sama? Okey, so contoh cikgu dah bagi 2 contoh dekat sini. Okey. Sekejap ya. Okey, kalau kamu perhatikan, kita ada, contoh soalan yang pertama, dalam rajah yang pertama, cuba perhatikan. Kita ada 2 sudut. Okey, katalah saya anggap ini sudut A, ini adalah sudut B. Okey, soalannya diminta awak cari nilai X, iaitu sudut. Tetapi cikgu dah cakap tadi, Cikgu Hidayah kata, tengok pada lengkuk, betul tak? Tapi sekarang, bila kita tengok lengkuk, contoh sudut A tu, lengkuk dia adalah 3 cm. Manakala sudut B, lengkuk dia adalah 9 cm. Tak sama. Maka kita tak boleh kata, X adalah 10 darjah. Tak boleh. Okey? Tak boleh. Jadi di sini ni, di sini ada satu lagi teori di mana mengatakan bahawa sudut dan panjang lengkuk adalah berkadaran. Apa maksud berkadaran? Okey, senang saja cikgu ajar cara shortcut. Okey, kamu tengok apakah yang lengkap kedua-duanya. So, kita nampak yang lengkap kedua-dua adalah lengkuk. Sudut tak lengkap sebab X tu kita tak tahu. Kita tengok di lengkuk. Okey, yang lengkap. Kita perhatikan dari kecil kepada besar. Dari kecil kepada besar. Okey, dari 3 nak pergi kepada 9 atau kita boleh tulis begini.
Okay, dari 3 nak pergi kepada 9. Darab berapa? Siapa boleh bagi tahu saya jawapan? 3 nak pergi kepada 9. Dia darab berapa ni? Ha. 3 darab 2, 9. Ya ke? 3 darab 3. Okey, so bila awak dah dapat satu kadarannya, itu yang dimaksudkan dengan kadaran dia. Maksudnya kita dapatkan dia punya faktor dia. 3 darab 3 dapat 9. Itu bermaksud yang di atas ini juga dia akan menggunakan kadaran yang sama juga darab 3. Okey, so kita lihat dia punya pasangan. Okey, sekarang untuk panjang lengkuk 3, pasangan sudutnya 10. Okey, kita tulis dekat sini 10. Manakala 9, pasangan sudutnya adalah X. Jangan tersalah pasangan nampak Yang lengkap kita letak di bawah. Yang tak lengkap kita letak di atas. Okey. So sekarang untuk mencari nilai X, maka kita dah tahu tadi apa yang kita perlu buat. Kita perlu darab 3. Jadi untuk dapat X, dia adalah 10 darab 3. Berapa 10 darab 3? Ya, so di sini kita dah tahu dah 30 darjah. Nampak? Mudah sahaja kalau awak dah belajar teori. Dia mudah. Okay, easy. Ini kes kalau panjang lengkuknya tak sama. Kalau panjang lengkuknya sama, lagilah tak ada masalah. Kalau sini 3, sini 3, terus direct awak dapat X terus 10. Ini cikgu tunjuk kalau dia punya panjang lengkuk dia tak sama. So, kita dapatkan perkadaran dia dahulu. Okay, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Kita tengok yang diminta awak cari adalah X, iaitu berada di lengkuk. Okey, maksudnya yang tak lengkap adalah panjang lengkuk. Lihat kepada yang lengkap. Yang lengkap apa? Sudut. Nampak? Okey. So, sekali lagi cikgu pesan kalau yang lengkap letakkan di sebelah bawah. Okey. So, yang kecil kepada besar. Kecil kepada besar. So, 30 darjah. 60 darjah. Sekali lagi kita dapatkan dia punya perkadaran. So, daripada 30 nak pergi pada 60 darjah. Darab berapa sini? Darab berapa? 30 darab berapa? Ada siapa jawapan? Ya, senang je ni. 30 darab 2. So, perkadarannya adalah darab 2. Bermaksud di sebelah atas juga kita perlu darab 2. Apa yang nak didarab 2? Kita tengok pasangan dia. Okey, 30. 30 pasangan dia X. Nampak? So, kita letak X sini. Okey, 60 pasangan dia 10. Okey, so bermaksud di situ apa, dengar baik-baik saya cakap, apa darab 2 nak dapat 10? Betul, tepat sekali. Maka X adalah 5. Mudah kan? Maka di sini kesimpulannya kita boleh je nak selesaikan. Kita boleh cari nilai sudut ke, kita boleh cari nilai panjang lengkuk ke, tak kisah. Boleh sahaja kita menggunakan maklumat ataupun kaedah perkadaran begini. Ini kesnya kalau panjang lengkuk tak sama. Ingat kalau lengkuk dia sama, kita boleh terus jump pada conclusion dia nilai dia sama. Okey, sekejap. Siapa yang ada buku modul, boleh buka buku modul, muka surat, kita nak bincangkan sedikit sahaja. Muka surat 49, 48 tu mudah sahaja. 49, okey, buka muka surat 49. Okey, tengok soalan, sekejap ya, saya pilih nak bincang soalan mana. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, cikgu lukis Okay, tengok soalan nombor 4, muka surat 49 Okey, kita ada bulatan. Okey, kemudian kita ada pusat. Saya tak ada pusat dekat situ lah, kecil dekat situ. Okey, kemudian kita perhatikan ada line. Okey. Yang ada buku modul boleh semak buku modul
Kita nak tengok bagaimana kita nak cuba gunakan konsep yang kita dah belajar tadi tu nak selesaikan soalan. Okey, so sekarang lebih kurang begitulah. Okey, apa yang dibagi kat sini adalah awak nampak ada simbol begini ni. Saya buat ni macam tak sama kan. Tapi kalau ada simbol ni, itu menandakan panjang lengkuknya adalah sama. Bila sini 95 darjah, ini sudut pada pusat ke sudut pada lilitan ni? Siapa boleh bagi tahu ni? Ni sudut pada pusat ke sudut pada lilitan? Yes, sebabnya awak nampak tu sudut tu dekat tengah-tengah, dekat pusat kan. Dan ini mengambil kira ciri-ciri di mana panjang lengkuk kat sini. Jangan pula lepas ni kalau saya tanya mana lengkuk? Entah cikgu, tak tahu. Lengkuk tu yang dekat lilitan sebahagian ni lengkuk. Okey, so ni lengkuk. Okey, dan ada simbol sama menandakan panjang lengkuknya sama. X berapa? X berapa? Berapa nilai X? Betul, tepat sekali 95 darjah. Senang. Tak payah ada jalan kerja sebab kita gunakan ciri-ciri panjang lengkuk yang sama, nilai dia sama. Senang kan? Okey, so itu senang sangat tu rasanya. Kita nak pergi soalan yang susah sikit lah. Kita nak pergi pada soalan 8. Okey, cuba tengok semua soalan nombor 8. Okey, cikgu lukiskan dahulu. Okey. Di bulatannya. Ketanda pusat. Okey. Cikgu nak cepat, cikgu tak guna line lah. Cikgu lukis freehand je. Okey, dia ada satu garisan. Okey, kemudian kemudian dia ada X kat sini. Ini dia label sebagai 7. Ini dia label sebagai 180 darjah. Bawah ni adalah 14. Okey, ini adalah soalan nombor 8 muka surat 49. Okey, so sekarang sekali lagi ini adalah merupakan sudut pada pusat sebab dia di tengah. So sekarang kita dah pergi kepada di mana panjang lengkuknya tak sama. So bila tak sama, ingat kita mesti dapatkan perkadaran dahulu. So apa yang dimaksudkan dengan perkadaran? Apa teknik dia? Ingat saya kata semak, pilih yang mana yang lengkap. Kedua-dua ada. So sekarang awak nampak yang lengkap kedua-dua ada adalah lengkuk. Sebab dua-dua ada nilainya kan. So kita pilih lengkuk sebab kita nak dapatkan perkadaran mesti ada nilai dua-dua. So kita ada 7 dan 14. Ingat mesti bermula dari kecil kepada besar. So 7 kepada 14. Yang lengkap kita letak di sebelah bawah. Okey, so sekarang kita nak dapatkan perkadarannya. 7 darab berapa nak dapat 14? Betul, bagus. Ni si Fei mesti kuasai di hujung-hujung jari. So, 7 darab 2 kita dapat 14. So, kita dah ada perkadarannya. Maka di situ kita akan beralih kepada sudut. Okey, 7. Pasangannya. Tengok 7 jangan salah pasangan 7 pasangannya X kita letak di situ. 14 pasangan dia 180 kita letakkan di situ. Oleh kerana kita dah kenal pasti perkadarannya darab 2, maka di atas ni juga darab 2. Okey? So, apa dia? Apabila kita darab 2, kita dapat 180. Apa dia nombor? Darab 2 darab 100 darab 2 kita dapat 180. Lagi sekali? Tak apa clear. Betul, bagus. 90 darab 2. Maka X adalah 90 darjah. So, X itu mewakili sudut. Okey? Ada apa-apa nak tanya tak? Faham tak? Senang kan? Senang kalau kita ingat dia punya konsep dia. Okay? Konsep dia kalau lengkuk dia sama, nilai dia sama. Direct. Kalau lengkuk dia tak sama, maka kita kena dapatkan perkadaran dahulu. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Hari ni kelas kita cepat sikit. Sebab kita nak cover sedikit saja dulu, basic sahaja dahulu
Okey, tak ada apa-apa nak tanya Kalau tak ada apa-apa nak tanya, cukup setengah jam kita buat Google Meet. Okey, cuma latihan untuk ada beberapa masa lagi awak ada ni. Okey, latihan hari ni adalah modul muka surat 48 dan 49. Mana-mana yang belum kita bincangkan lagi. Okey, kita dah bincangkan 2 soalan tadi. So, mana yang kita belum bincangkan, tolong buat sebagai latihan. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya cikgu pada bila-bila masa sahaja. So itu saja kelas kita hari ini.